Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah. Sedar tak sedar, kita sudah tiba di penghujung Ramadan dan nak meraihkan Hari Raya Aidul Fitri, kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah satu kegembiraan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah Taala berikannya kegembiraan. Kita recap kembali. Sepanjang sebulan kita berpuasa, bermula dengan kita bangun bersahur, kemudian kita berpuasa 12 ke 13 jam. Kita berbuka puasa seisi keluarga dengan doa yang diutus dengan penuh kudus. Kita solat maghrib secara berjamaah, disambung dengan solat Isya, solat sunat tarawih, kita bertadarus Al-Quran, kita berqiyamul lail. Semuanya kita buat kerana kita nak memperolehi fadilat serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini aktiviti kita sepanjang bulan Ramadan. Dan yang paling kita rindui adalah kita mengimarahkan masjid. Walau bagaimanapun, pengakhiran ataupun hadiah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita berjuang dalam bulan Ramadan, itulah namanya Hari Raya Aidul Fitri. Namun, bagaimana kita nak sambut Hari Raya Aidul Fitri mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya amalan Ramadan kita tak rosak, tak bocor dek kerana kejahilan kita pada Hari Raya Aidul Fitri. Tak naklah kita susah payah puasa, tiba-tiba hari raya pertama habis segala amalan kita, dirosakkan dengan kemaksiatan yang kita buat. Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama, kita perlu menghidupkan malam Hari Raya Aidul Fitri. Pada malam Hari Raya Aidul Fitri, jangan sibuk sangat dengan nak menonton TV 24 jam saja. Tapi kalau tonton rancangan agama, tak ada masalah. Nak nonton rancangan berhibur, boleh. Tapi dengan kadarnya. Jangan pada malam tersebut habis dibazirkan waktu dengan TV, internet, telefon dan sebagainya. Akhirnya kita tidak menghidupkan malam Aidul Fitri. Oleh kerana itu, pada malam Aidul Fitri, eloklah kita memperbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana tempat kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyakkan takbir. Tanda kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu, ada acara bertakbir dari rumah ke rumah. Wah, ini sangat elok kalau kita hidupkan kembali. Jangan kita bila malam Hari Raya Aidul Fitri, semua duduk di rumah masing-masing. Dah tak ada program-program takbir daripada rumah ke rumah. Apabila kita bertakbir daripada rumah ke rumah, kita menghidupkan malam tersebut dan mengajak daripada satu rumah untuk sama-sama bertakbir. Wah, ini kena hidupkan balik, iaitu memperbanyakkan takbir pada malam Hari Raya Aidul Fitri. Satu. Yang kedua adalah, pada Hari Raya Aidul Fitri itu, eloklah kita bangun awal untuk menunaikan solat subuh secara berjamaah. Ini yang selalu orang tinggal. Malam-malam Ramadan, hebat dia beribadah, berjamaah. Tapi subuh hari raya pertama sudah tewas. Subuh, bukan gajah lagi, dinosaur dah ni. Ya Allah, kenapa? Malam tadi tidur lambat. Sibuk pasang langsir, sibuk buat kuih, akhirnya terlanggar waktu solat fardu subuh. Dah rugi, hari raya pertama dah gagal lah. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, eloklah kita bangun awal untuk solat subuh secara berjamaah. Yang kedua adalah disunatkan kepada kita untuk mandi sunat Hari Raya Aidul Fitri. Mandi macam biasa, macam kita mandi setiap hari, cuma kita tambahkan niat bahawa kita mandi sunat Hari Raya Aidul Fitri. Dapat pahala
Ini beza antara meraihkan dengan ilmu dengan meraihkan dengan nafsu. Kalau nafsu tak ada apa, tapi bila kita ada ilmu, mandi pun dapat pahala. Yang keempat adalah eloklah kita menikmati sedikit juadah sebelum kita bergerak menunaikan salat sunat Hari Raya Aidul Fitri. Kita nikmati sedikit tanda kita meraihkan Hari Raya ini dengan kita makan di awal pagi. Dan disunatkan kepada kita juga untuk pergi jalan yang lain, pulang jalan yang lain. Tapi kalau dah jalan ke rumah kita ada satu jalan saja, janganlah kita redah berluka untuk cari jalan yang lain. Maksudnya adalah kita memperbanyakkan ziarah. Itu maksudnya supaya kita mengucapkan, mendoakan supaya semua kita santuni dan ziarah. Yang kelima adalah eloklah kita solat sunat Hari Raya Aidul Fitri di tempat yang terbuka. Maknanya kita menzahirkan kegembiraan kita dalam meraihkan Hari Raya pertama. Kita datang dengan pakaian yang cantik dan bersih, yang terbaik ada kepada kita. Walaupun tak baru, walaupun tidak ada yang baru kita beli, tetapi itu yang terbaik ada dalam rumah kita, kita pakai. Sebagai tanda keseronokan, kegembiraan yang Allah berikan kepada kita. Dan seterusnya, eloklah juga kita bermaaf-maafan antara satu sama lain. Mohon maaf dan saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Kita doakan amalan kita diterima dan amalan tetamu ataupun orang lain juga diterima sepanjang Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan yang ketujuh adalah jangan lupa untuk kita puasa sunat 6 ataupun puasa 6 Syawal. Allah, 30 hari boleh buat. Takkan 6 hari tak boleh buat? Boleh, tetapi mesti ada perancangan. Ada orang dia menyusun puasa 6 dengan mengambil 4 minggu, setiap minggu Isnin dan juga Khamis. Ada orang dia puasa awal, kemudian hari-hari akhir dia pergi open house. Ada orang yang puasa di saat-saat akhir. Terpulang kepada tuan-tuan. Sepanjang Syawal, eloklah kita menghabiskan puasa sunat 6 Syawal. Kerana apa? Nabi SAW bersabda dengan mafhumnya, barang siapa yang berpuasa 6 Syawal seumpama dia berpuasa sepanjang tahun. 6 sama dengan 365 hari. Ini sifir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh menggandakan pahala apa yang dia nak. Sebab itu tuan-tuan, rugi sangat-sangat kalau kita tak ambil peluang untuk berpuasa sunat 6. Di samping kita kegembiraan, meraihkan dan sebagainya, tapi jangan lupa juga kepada orang yang kurang berada. Berilah pertolongan ataupun berilah kegembiraan kepada fakir miskin. Gembirakan, berilah hadiah sedekah kepada mereka. Mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah, kita dapat meraihkan Aidul Fitri dengan kegembiraan dan kesyukuran kepada Allah. Sebelum itu, melengkapkan kegembiraan kita kepada Allah, saya nak ajak tuan-tuan, Masjid Baitur Rahman dalam proses pembinaan, saya fikir kalau kita dapat siapkan, Allah, seronoknya tahun hadapan kita dapat solat sunat Hari Raya Aidul Fitri di Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang dengan penuh kegembiraan kerana hasil daripada sedekah, infak dan juga wakaf yang kita berikan sehingga terbina Masjid Baitur Rahman Alam Sari dan kita dapat meraihkan Aidul Fitri dengan masjid yang indah ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin. Tapi sebelum itu, berwakaflah segera. Bila lagi? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang.